Yeah. Duduk tepi tasik bawah pokok macam cerita rama. Kau salah. Hari ni kita nak cerita pasal sim racing. So ada barang murah, ada barang mahal. Apa beza dia? Perlu ke kita labur barang mahal? Jadi kita tanya sama master dia. Abang Jebat dari Sim Gears. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fadil Syampi Junaidi, tapi lebih dikenali sebagai Jebat. Umur 32, dah kahwin, anak seorang. Saya bekas automotive designer, bahagian interior design. Dan sekarang saya sudah tubuh syarikat sendiri dengan produk simulator jenama Sim Gears. Okey, untuk mula berkecimpung dengan sukan sim racing ni, kita perlu ada PC atau konsol. Konsol tu sama ada PS4 ataupun Xbox lah. Kalau PC kita boleh set up sendirilah kata kan. Upgrade daripada guna controller ni sebab ada satu orang kata kita punya muscle memory lah. So bila kita tekan control, kita tak boleh nak reflect macam kita memandu betul. Maksudnya bila kita memandu kereta, bila nampak selekor kita dah tahu kita perlu brake dan kita perlu turn. Banding dengan controller, kita nak kena convert dia punya input tu, which is button lah kan. Sebenarnya di market sekarang ni dia ada 3 jenis steering. Biasanya yang paling murah dia akan guna gear driven lah. Gear driven ni dia murah sebab motor kecil and then dia pakai gear. Kelemahan dia akan bunyi lah, ketak-ketak macam tu. Dan yang kedua, level kedua adalah pakai belting. So daripada motor kecil dan then dipakai belting lah. Beza dia akan lebih smooth lah banding pakai gear. Paling mahal adalah direct drive, which is dia pakai motor yang besar and then dia direct terus kepada kita punya steering. Dia beza mahal dengan murah ni, satu build quality, satu lagi teknologi, dan sebenarnya lagi mahal, lagi real. Kita sebenarnya boleh je nak main dekat meja biasa. Cuma masalahnya bila kita pakai steering tu, dia ada force feedback yang akan melawan balik kita punya effort untuk turn steering tu. So lagi tinggi torque dia tu, bila kita cuba lawan, silap-silap meja kita boleh terbalik. Dan satu lagi sebab orang kata pasal rig, ada yang mahal, ada yang murah. Kita boleh tengok daripada material lah, which is biasa yang murah ni dia pakai besi yang kita nampak dia halus lah, besi buat jeriji tingkap kan. So lebih kurang 1,5 inci. So dia boleh nak letak kita punya seat semua tu, tapi bila kita turn kuat dia akan bergoyang lah. Untuk kegunaan konsol, PS4 atau Xbox setakat ni cuma support single screen lah, single monitor. Tapi kalau kita pilih PC, kita boleh pakai triple screen. Sebenarnya isu mana real mana tak ni dia selalu berbalah lah antara sim racer dengan ni lah. Sebab yalah, dia akan ada fan dia, yang maksudnya setakat ni orang kata iRacing adalah yang paling real. Tapi dia mahal lah sebabnya kita bukan beli game tu, kita bukan own game, kita subscribe game tu. Dan setiap liter, setiap kereta tu kita kena bayar asing. Dia sangat mahal. Gran Turismo sebenarnya paling famous, satu sebab dia franchise yang paling lama, dia pioneer. And then dia sebenarnya paling mudah kita nak main. Mudah nak main tu maksudnya kita boleh guna konsol je. Konsol ni kita plug and play je. Banding kalau software-software yang lebih realistik, dia banyak ada di PC. Banyak lagi modal dan lagi leceh lah kita nak main. Maksudnya kita kena pakai equipment yang sekian-sekian, baru kita boleh dapat feel dia tu. Sekarang ni hampir setiap game dia di-develop oleh badan-badan macam contoh FIA, WEC ataupun yang satu lagi tu Assetto Corsa tu Blank Paint punya series. So hampir kata setiap game ni dia dah capai real, tapi dia ada karakter dia sendirilah. Sebab dalam Malaysia ni kita tengok sejak PKP lah, dia secara kebetulannya satu dunia buatkan benda ni jadi macam sangat tinggi permintaan. Dia termasuk pada hardware, software, dan banyak juga syarikat-syarikat yang dah mula buat team dia sendiri. Macam Ferrari ada team dia, Renault ada team e-sport dia semua. Semua serius dalam ni.
Dan penganjur, bayangkan penganjur 24 hours Liman tu boleh anjurkan pertama kali virtual 24 hours. Kita boleh nampak betapa seriusnya e-sport sekarang. Pada saya, GR Velocity, anjuran UMW Toyota ni antara event yang sangat-sangat dinantikan oleh pelumba sim racing Malaysia. Satu sebab event dia paling besar, hadiah dia paling gempak dan kita boleh nampak muka-muka barulah dalam tu. Nama penuh saya Putra Azura bin Sahazam. Saya berumur 18 tahun dan saya belajar di UNISA, ambil jurusan Diploma Information Technology. Mula-mulanya, pada mula saya main, time saya beli ni time umur saya PT3. Umur dalam 16 ke 15 time PT3 dulu. Time tu saya tak bajet pun boleh pergi dekat arah sim racing ni. Mula time tu ayah saya kata, kau nak beli PS4, nak main game boleh, tapi habis PT3 dulu, habis break sebesar dulu. So daripada situ saya tiap-tiap hari pergi sekolah. Mak bapak saya bagi RM5, pergi sekolah tak makan tu, kumpul duit nak beli PS4. Saya beli PS4, lepas tu kumpul. Okey, habis exam PT3 malam tu beli PS4. Okey, start minat sim racing ni betul-betul time form 4 nak masuk form 5. Minat sim racing ni sebab bila saya race dalam game ni, bila kita dapat qualify fastest lap, kita boleh tengok carta top Malaysia nombor 1 berapa saat, berapa minit kan. So dari situ saya boleh agak berapa level saya setakat mana. Dari situ saya boleh agak, oh level saya setakat top 30. Okey, lepas tu saya push dalam form 5 macam tu, dah habis sekolah time tu. Okey, saya dapat top 20 time tu. Okey, saya rasa macam boleh lah, boleh go lah ke, boleh masuk lah tournament ni. Cubalah tournament time tu, time PKP macam tu. Banyak time PKP macam tu, memang banyak gila tournament. Untuk MSF, pada bulan Julai macam tu, saya dapat champion untuk MSF Cyber Turismo Series tu. Cabaran untuk masuk MSF tu, time tu saya tak beli lagi steering wheel ni, saya tak ada lagi time tu. Saya hanya pakai controller saja. Saya pakai controller je. Time tu semua orang, grup saya memang semua pakai racing wheel. Tapi tak apa, saya cuba. InsyaAllah, alhamdulillah boleh pergi dan saya champion. Perbezaan antara steering wheel dengan controller ni memang banyak, especially bila kita punya kereta tu kadang-kadang ada steering yang dia akan ada force feedback, ada rasa berat sikit. Masuk pasir akan ada rasa macam gegar-gegar sikit, vibrate sikit. Dari segi pedal pun kita dapat rasa kalau controller ni tekan minyak, dia just tekan macam tu, brake pun kosong, tak ada apa. But kalau pedal punya controller, kita dapat rasa dia punya feel punchy je tu. Baguslah untuk Toyota dan MSF ni yang memperluaskan lagi sim racing kat Malaysia ni. Hopefully nanti akan ada sim racing akan lebih maju seperti game yang kita tahu, seperti game-game yang maju kat Malaysia ni, PUBG, ML, itu semua game community yang memang tinggi. FIFA semua mengharapkan sim racing akan lebih maju di masa akan datang dekat Malaysia ni. Pernah dapat hadiah MSF, salah satunya ada satu kat Pasaraya tu, ada juga dalam nombor 3 saya dapat hadiah macam voucher makanan Foodsmith daripada MSF. Saya dapat trofi dan adalah sedikit-sedikit 200-300 dekat Pasaraya. Bolehlah buat income, duit poket untuk study. Untuk sim racing ni untuk membantu belajar kereta betul di atas jalan tidak sepatutnya, tapi kalau dekat track Sepang, kawan-kawan saya kata, kawan-kawan sim racing kata almost same, macam sama, fizik je hampir sama. Cuma beza pergerakan dan G-force semua tu je beza. Preferensi saya untuk GR Velocity Esport Championship ni adalah supaya saya nak cuba selesakan diri dengan sim racing, dengan steering wheel saya supaya dapat bantu di event nanti akan datang. Sebab di event tak boleh pakai controller, hanya kepada steering wheel semata-mata. Target saya tak tinggi, cukup saya cuba yang terbaik lah. Kalau dapat top 10 tu alhamdulillah lah. Buat masa ni saya top 20. Untuk masa depan dalam e-sport ni, kalau nak betul-betul menjana pendapatan apa semua, kita memang betul-betul kena perform yang tinggi, height level kena tinggi je. Kalau setakat nombor bawah-bawah, sikit bawah pun tak boleh dapat. Sebab tournament pun tak banyak dekat Malaysia ni, tak berapa untuk sim racing lah. Kalau game-game lain memang banyak.
Tapi untuk sim racing ni tak berapa. Jadi memang performance kena paling tinggi. Baru dapat berjana duit apa semua, baru dapat. Untuk Toyota Velocity Esports Championship Qualifying, saya dapat tempat ketiga daripada 720 participant. Untuk menghadapi qualifier yang berlangsung pada hari Ahad baru ni, saya praktis selama lebih kurang 2 minggu setiap malam 4 jam. Daripada pukul 1 pagi sampai pukul 3, tak pukul 4 macam tu. Kadang-kadang sampai pukul 5 saya training kau-kau je. Untuk pelajaran memang saya dah bahagikan, memang saya bagi malam assignment saya buat daripada pukul 8 sampai pukul 10. Kelas daripada pukul 1 sampai pukul 6 kelas. Skill yang saya belajar daripada sim racing ni, dia punya passion je. Kita mesti main dengan berdisiplin. Jangan main langgar-langgar semua tu, main kotor tak boleh, memang tak boleh. Kalau dalam Gran Turismo ni, kalau Need for Speed apa semua memang boleh lah main arcade game kan. Especially kalau Gran Turismo ni memang sim racing, memang main bawa macam real racing betul. Kita memang kena jaga disiplin apa semua, jaga nama baik kita, jaga nama baik team. Kita ada team kita masing-masing. Main tu memang kena disiplin betul. My favourite racing driver, of course Lewis Hamilton. 6 World Champion Formula 1, 7.094. Dan satu lagi saya buat track. Ini memang track favourite saya lah. Saya buat 1 minit 55.426. Lewis buat 1 minit 55.455. Hanya 2 track. Memang laju Lewis Hamilton. Sokonglah saya, Putra Azura, dalam tournament Toyota Velocity Esports Championship yang berlangsung pada 26 hari bulan dan 27 hari bulan September. Toyota, all about the drive.